أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Kita sampai ayat 116 kan? Ya kan? Ayat yang lepas dah ada pengejaran dah? Dah? Belum? Ayat berapa yang belum ada pengejaran? Satu-satu? Ayat 114 belum Okey, cuba tengok maksud dia sebelum kita ambil pengajaran dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlam mimman man'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Maksudnya, dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalang manusia daripada pergi ke masjid, ke rumah-rumah Allah untuk berzikir, untuk mentaati perintah Allah. Dan orang ini juga wasa'a, berusaha untuk merusakkan masjid. Kemudian Tuhan kata ulaika, mereka ini yang menghalang manusia daripada pergi ke masjid dan berzikir kepada Allah. Sepatutnya mereka tidak masuk ke dalam masjid, mereka dalam keadaan takut. Maka bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, azab yang besar. Okey, pengajaran dia. Pertama, perbuatan maksiat berbeza-beza. Perbuatan maksiat berbeza-beza. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang zalim, ada yang paling zalim. Okey. Yang kedua, ketaatan kepada Allah juga adalah berbeza. Ketaatan kepada Allah juga adalah berbeza mengikut tahap keimanan dan keyakinan seseorang. Dan mengikut jenis amalannya. Tahap ketaatan juga berbeza mengikut tahap keimanan dan keyakinan seseorang, dan juga mengikut jenis amalannya. Orang solat witir 1 rakaat dengan 3 rakaat pasti berbeza. Orang yang solat duha dengan tak solat duha pasti imannya berbeza. Orang yang solat awal dengan solat lewat imannya berbeza. Orang solat awal di rumah dengan solat awal di masjid imannya berbeza. Jadi kezaliman dan maksiat juga berbeza. Ada zalim yang kecil, ada zalim yang sangat-sangat besar.
Jadi dalam ayat ini Allah nak bagi tahu zalim yang sangat besar ialah menghalang orang daripada mentaati perintah Allah. Okey, yang ketiga, harus menghalang seseorang daripada memasuki masjid kerana sesuatu maslahah. Kerana sesuatu maslahah. Oh, maslahah tu apa? Kerana sesuatu keperluan. Seperti menghalang orang yang membuat kerusakan di dalam masjid. Ataupun menghalang orang yang suka membuat perkara bid'ah. Menghalang orang yang suka membuat perkara bid'ah di dalam masjid. Boleh? Sebab kata ulama, termasuklah merosakkan masjid ialah membuat benda bid'ah di dalam masjid. Bila orang buat benda-benda dalam masjid, apa kesan dia? Apa kesan dia? Orang tak akan tahu sunnah Nabi. Bila orang tak tahu sunnah Nabi, orang tak akan dapat Islam yang sebenar. Maka kalau kita nak sekat, tak termasuk orang yang paling zalim. Tak. Bahkan itu dituntut. Boleh? Contoh. Banyaknya contoh. Contoh sekarang di hujung tahun dan awal tahun hijrah, orang buat apa? Doa awal tahun dan akhir tahun. Tak ada, Nabi tak pernah buat. Sebab kalau kita cinta pada Nabi, kita tanya dulu, Nabi buat tak? Kalau Nabi tak buat, kenapa aku nak buat? Ulama tu macam mana? Apa sebab dia jadi ulama? Apa sebab ulama tu jadi ulama? Bukankah sebab dia tahu isi Al-Quran? Bukan sebab dia tahu hadis Nabi? Berapa hadis Nabi dia tahu? Ulama tu dikatakan ulama sebab dia tahu Al-Quran, sebab dia tahu hadis Nabi. Tapi berapa hadis Nabi yang dia tahu? Mungkin 100, mungkin 1000. Tapi Nabi tahu hadis berapa? Semualah, sebab semua hadis daripada Rasulullah. Semua hadis daripada Rasulullah. Jadi kalau ulama tahu 100 hadis, kita dah angkat. Maka Nabi yang mengeluarkan hadis patut diangkat lebih tinggi. Faham tak? Boleh? Tak. Nanti dulu. Sebab bantahannya itu, kita jawab itu dulu. Okey. Nabi tak pernah baca doa awal tahun, akhir tahun. Tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Kita baca je tapi tak tahu apa. Jadi di mana cinta Nabi dalam hati kita? Sepatut orang beriman tanya dulu, Nabi buat tak? Aku nak tahu Nabi aku buat ke tak? Tanya dulu. Sebab dalam satu hari Nabi kata, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman sehingga aku ni menjadi ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada diri sendiri, daripada mak bapak dan daripada semua orang. Nabi menafikan iman. Bila tu? Bila kita cinta orang lebih pada Nabi. Nabi tak mengaku beriman. Walaupun kita jaga solat, kita puasa, tapi cara puasa, cara solat tak ikut cara Nabi. Nabi tak mengaku kita beriman. Jadi kalau kita letak cinta Nabi nombor 1, tanya dulu, Nabi baca ke tak? Okey, Nabi tak baca doa awal tahun, akhir tahun. Kenapa Nabi tak baca?
Sebab zaman Rasulullah tidak ada lagi tahun hijrah. Tak ada. Bulan ada, bulan Muharram, Safar, Rajab ada, tapi tahun tak ada. Tak ada. Habis bila bermula tahun hijrah? Zaman Umar Al-Khattab. Umar yang memulakan tahun hijrah. Setelah Nabi wafat, tak ada tahun hijrah lagi. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, tak ada tahun hijrah. Dia start bulan je, kira bulan je, Muharram, Safar. Tahun, pandai-pandai kira lah. Kemudian setelah Abu Bakar mati, Umar menjadi khalifah. Barulah Umar memulakan tahun hijrah. Kemudian setelah Umar memulakan tahun hijrah, Umar baca tak doa awal tahun dan akhir tahun? Tak. Tak. Umar dengan ulama siapa lebih hebat? Umar. Sehingga kan Nabi kata apa? Kalau ada Nabi selepas aku, siapa yang patut jadi Nabi? Umar. Umar yang patut. Begitu hebat Umar. Tapi Umar tak baca doa awal tahun akhir tahun. Tiba-tiba kita kata ulama baca kan? Jadi seolah kita angkat ulama tu lebih pada Umar. Umar ni dijamin ahli syurga. Dia layak mengganti Rasulullah, mengganti Khalifah Abu Bakar. Hebatnya kedudukan Umar. Tapi dia tak baca doa awal tahun akhir tahun. Menunjukkan benda tu penting. Kenapa kita nak baca apa yang Nabi tak buat, apa yang sahabat tak buat? Satu. Yang kedua, Nabi sebut tak waktu-waktu doa mustajab? Sebut. Bila? 1/3 malam. Bukan awal tahun. Yang kedua, masa sujud. Nabi kata apa? Bahkan Nabi kata fa'aksiru ad-du'a. Banyakkan doa ketika sujud. Nabi suruh banyakkan doa. Bila? Bukan awal tahun, bukan akhir tahun. Dalam sujud. Kenapa? Itulah kedudukan kamu paling hampir dengan Allah. Bila lagi Nabi suruh kita galakkan berdoa? Itu pun ada hadis. Waktu hujan dia tak doa. Dia cerita pula, ustaz, lebatlah hujan. Doa kita tak. Apa lagi? Waktu kita berpuasa, tidur je. Lagi ketika musafir. Lagi ketika ayam berkokok. Tak ada ayam, ustaz, beli. Apa lagi? Waktu mustajab. Antara azan dan iqamat kan. Apa lagi? Ketika musafir. Apa lagi? Doa anak yang soleh. Apa lagi? Doa mak bapak. Subhanallah. Banyak. Semua disebut dalam hadis. Tapi ramai orang buat tak tahu je. Tiba-tiba ustaz cakap, jom kita pakat berdoa awal tahun akhir tahun. Ramai pula datang ke masjid. Itu pun tak betul. Doa tak boleh jamak. Doa ikut masa, ikut keperluan. Dan kalau kita cerdik, kita nak tak doa kita dimustajabkan? Nak tak? Okey, kalau kita nak doa dimakbulkan, kita pilih waktu mustajab. Itulah orang yang cerdik. Jadi kalau baca doa akhir tahun awal tahun, bukan waktu mustajab. Siapa cakap waktu mustajab akhir tahun awal tahun? Tak ada siapa cakap. Dia baca pula bila? Sebelum maghrib kan? Sepatutnya tunggu azan maghrib. Tak boleh ustaz, kalau dah azan maghrib dah masuk tahun lain. Tak, Nabi kata doa mustajab selepas azan. Tak boleh ustaz. Ya Allah. Panjang pula tu doa. Panjang tak doa awal tahun akhir tahun? Tengok ada pengalaman sejam. Ya Allah, sejam. Banyaknya hajat dia. Itulah iman. Yang buat tu ulama berbelajar tinggi. Umar bodoh ke? Umar tak cerdik ke? Apa Nabi kata? Di syurga nanti ada tempat yang paling tinggi. Dan orang yang di bawah tengok syurga yang tinggi tu sebagaimana kita kat dunia tengok bintang. Jaraknya tinggi. Dan Nabi kata syurga yang tinggi itu tempat Abu Bakar dan Umar. Bukan tempat ulama. Tempat Abu Bakar dan Umar. Tingginya Umar diangkat oleh Rasulullah. Subhanallah. Kalaulah doa tu baik, Umar yang akan baca. Umar ahli syurga.
Takkan Umar nak tinggal benda yang baik kan? Itu payah tu. Iman ni, kita nak tunduk nafsu, pejam mata, aku nak ikut Nabi, nak ikut sahabat. Sebab apa? Nabi kata generasi yang terbaik, generasi sahabat. Aku percaya pada kata Nabi. Ulama bukan salah, tapi aku kena yakin yang terbaik Nabi dan para sahabat. Itulah iman. Kalau kita iman ni, solat ikut cara Nabi, puasa ikut cara Nabi, tapi dalam bab ni tinggalkan Nabi. Nabi cakap apa pun kita buat tahu. Umar tak buat pun kita buat juga. Itu bukan iman. Itu nafsu. Yang nafsu suka kita ikut, yang nafsu tak suka kita tak ikut. Itu nafsu, bukan iman. Iman sampai tahap apa dah? Kalau Tuhan kata sembelih anak, sembelih. Itulah iman. Walaupun bunuh anak itu asalnya haram, tapi kalau itu perintah Allah, jadi ibadat. Itulah iman. Sujud pada manusia haram, tapi kalau itu perintah Allah, sujud pada manusia jadi ibadat. Itulah iman. Sebab itulah bila Allah perintah pada malaikat sujud pada Adam, dia tahu Adam tu makhluk yang baru diciptakan. Malaikat dah lama dah bertasbih, berzikir, sentiasa beribadat pada Allah. Adam baru je dicipta hari ni, Tuhan kata sujud. Tapi iblis tak sesuai dengan nafsu. Sebab ni aku tak boleh. Maka sebab itulah iblis jadi kafir dan dilaknat oleh Allah. Berapa perintah Allah yang iblis ingkar? Berapa? Satu je kan? Dan sujud tu berapa kali? Satu sujud je. Sebab tu kata ulama, kalau iblis tak sujud sekali, perintah sujud sekali, itu pun iblis ingkar dan jadi kafir. Orang yang tak solat, ada ulama mengatakan kafir. Kenapa? Dalam solat ada banyak sujud. Dalam solat ada banyak sujud. Iblis tak sujud sekali, fakana minal kafirin. Dia adalah daripada orang yang kafir, orang yang ingkar. Kalau orang yang tak solat, dalam mazhab Hanbali, siapa tak solat dengan sengaja kafir. Apa dalil dia? Salah satunya ialah iblis tak sujud sekali kafir. Kamu tak sujud, satu solat ada 4 sujud. Apa dia? Tak sah solat kalau tak sujud. Tak sah. Tak, kalau solat tak sujud tak sah. Sujud tak masa solat? Tak sujud ke tak? Sujud, okey. Sujudlah tu. Sujudlah tu. Kalau tak sujud tak sah. Tak. Dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa kita tak sujud sampai ke bawah? Sebab kita tak mampu. Bukan tak sujud, tapi sebab tak mampu. Kita sujud setakat yang kita mampu. Itu sujudlah. Jadi la takhafi wa la tahzan. Jangan takut, jangan bimbang. Boleh? Ma'al hijrah. Okey. Tukar soalan. Apa Nabi buat bila sambut tahun baru hijrah? Letak cinta Nabi nombor 1. Sebab syarat nak masuk syurga cinta Allah dan Rasul. Dan syarat cinta Allah mesti fattabi'uni. Cakap apa-apa, nak tanya apa-apa, letak. Yang pertama Rasul. Nabi buat apa bila masuk tahun baru hijrah? Nabi tak buat apa-apa sebab ada tahun hijrah. Nabi tak buat apa-apa. Ustaz, takkan tak buat apa-apa? Ya. Kamu cinta tak pada Nabi? Ya. Kalau cinta ikut yang Nabi buat. Nabi buat, buat. Nabi tak buat, tak buat. Itulah cinta. Itulah namanya cinta. Buat macam biasa. Masuk waktu subuh, solat subuh. Masuk waktu zuhur, solat zuhur. Ada waktu solat duha. Ada waktu solat witir. Zikir macam biasa. Subhanallah. Tengok, saya nak bagi contoh. Kalau ada kelebihan, Nabi bagi tahu. Contohnya 10 awal Zulhijjah. Nabi cakap apa? 10 awal Zulhijjah. Nabi cakap tak? Nabi kata tidak ada amalan yang paling baik melainkan amalan di 10 awal Zulhijjah. Tengok. Nabi tidak ada yang baik melainkan semua Nabi terangkan. Dan tidak ada yang mungkar, yang maksiat melainkan Nabi
bagi tahu yang ni maksiat, jauhkan. Tak ada satu benda baik Nabi yang Nabi tertinggal. Bila masuk 10 awal Zulhijjah, buatlah amalan apa saja, puasa, zikir, doa. Kenapa? Amalan yang terbaik, yang paling Allah suka. Bahkan Nabi sebut dalam hadis lain, perbanyakkan tahlil, perbanyakkan takbir, perbanyakkan tahmid. Tengok. Tapi orang kita tak berebut ni, ya, 10 awal Zulhijjah. Tak ada pula berkumpul ramai-ramai di masjid, sedangkan Nabi suruh. Beza tak dengan awal tahun hijrah? Beza. Siap secara langsung. Ha? Azam baru. Jangan tunggu tahun baru hijrah, sebab takut mati sebelum tahun baru hijrah. Ha? Tuhan kata apa? Wasari'u ila maghfirah. Segeralah kamu kepada keampunan Allah. Segera. Apa makna segera? Apa makna cepat? Kena tunggu tahun baru? Tak. Allah kata segera. Ustaz, tunggu sekejap. Ni azam lama kan, kita nak pasang azam baru. Tuhan kata segera bertaubat, takut kamu mati bila-bila masa. Okey, boleh ha? Jadi soalan, nak buat apa pada tahun baru hijrah? Bukan tak payah buat macam biasa. Tak payah buat apa-apa tu, macam semakin teruk tu. Ha? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Ha. Dan satu hadis Nabi kata apa? Afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail, wa afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahril muharram. Sebaik-baik solat selepas solat 5 waktu, solat malam. Dan sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan, puasa bulan Muharram. Banyakkan puasa. Banyakkan puasa. Itu hadis. Itu hadis. Hadis sahih. Ya, banyakkan puasa bulan Muharram. Tapi orang kita yang sibuk dah baca awal tahun, akhir tahun tak puasa pun besok. Boleh? Yang ke berapa? Yang keempat. Kemuliaan. Yang keempat, kemuliaan masjid. Sehingga Allah sandarkan masjid itu, kemuliaan masjid, sehingga Allah sandarkan masjid itu kepada dirinya. Masajidullah. Kemuliaan masjid, Allah sandarkan masjid itu kepada dirinya, iaitu masajidullah, masjid Allah. Bila kita dengar rumah orang kampung dengan rumah Perdana Menteri, beza tak? Beza. Ini rumah Allah, sepatutnya lagi beza. Wajib menjaga kebersihan masjid. Wajib menjaga kebersihan masjid, kerana ia rumah Allah. Ini kebanyakan masjid tak berlakukan. Kalau tengok masjid, setengah-setengah masjid dengan rumah kita, mana lebih bersih? Rumah kita. Rumah kita sapu setiap hari, walaupun tak dapat gaji kan. Tapi bila pergi masjid, kalau kita tengok masjid kotor, kita buat cuci tak? Sebab tu tak cuci tu, kita harapkan Tok Siap. Kita seolah kita rasa rumah tu rumah Tok Siap. Rumah siapa ni? Rumah Allah. Bila rumah Allah, dia hak untuk semua orang Islam, sebab rumah Allah, bukan rumah Tok Siap. Sebab itulah dalam surah Baqarah ayat 127, cuba buka.
Ada ke? Hari 125. 125. Tengok Allah perintah siapa ni supaya suci bersihkan Masjidil Haram. Allah perintah pada siapa? Tak, tengok siapa manusia tu. Ha? Ayat tu panjang kan? Ambil daripada wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar buat apa? Antahira, agar kedua-duanya mensuci baiti, rumahku. Untuk apa dia bersihkan? Pertama, li taifin, untuk orang yang tawaf. Yang kedua, wal akifin, untuk orang yang beriktikaf. Yang ketiga, wal ruk'is sujud, untuk orang yang rukuk dan sujud, itu orang yang solat. Tengok, Allah perintah Nabi sucikan masjid. Subhanallah. Maknanya kerja cuci masjid ni kerja siapa? Nabi pun kena cuci masjid. Maka kita sepatutnya lagi cuci masjid. Tapi kita tak berlakukan. Itu alasan kita. Masjid ni dia ada Tok Siap. Kita marah pula, Tok Siap ni maka gaji buta ke? Subhanallah. Dalam ayat ni, Ibrahim dengan Ismail diperintah mensucikan rumah Allah. Boleh. Dan di zaman Rasulullah, siapa tentukan cuci masjid Nabi? Seorang wanita hitam. Seorang wanita hitam tukar cuci masjid, bukan lelaki. Bila dia wafat, sahabat uruskan kematiannya dan sahabat tak bagi tahu Nabi. Bila Nabi tahu, Nabi marah pada para sahabat. Kenapa tak bagi tahu aku? Sahabat tak bagi tahu, pertama sebab dia wanita. Yang kedua, kerjanya hanya tukang cuci. Tapi sahabat lupa, dia bukan cuci longkang, tapi dia cuci rumah Allah. Maka Nabi marah. Jangan merendahkan wanita. Mentang-mentang dia wanita, kemudian dia pula kerja tukar cuci masjid. Jangan. Maka Nabi kata, bagi tahu aku di mana kuburnya. Sebab apa? Nabi cinta pada semua umat dia, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada berjawatan besar ataupun tukang cuci masjid. Maka Nabi pergi ke kubur dia dan solat dan berdoa pada wanita itu, tukang cuci masjid. Hebat tak? Sampai Nabi pergi ke kubur dan doa kepada wanita tersebut. Kerjanya hanya tukang cuci masjid. Subhanallah. Ini ayat ni nak mengajar kita pada wajib kita mensucikan rumah Allah. Sebab dia rumah Allah. Benda tu tak ada dalam mentaliti kita. Kita rasa Ya. Sebab itulah kita pergi setengah masjid, kotor tak? Saya tak tahulah negeri lain. Kalau balik Kelantan, ada orang Kelantan sini? Ada orang Kelantan? Di mana ni? Kelantan. Saya orang Kelantan. Betul. Pergi Kelantan, masjid-masjid, ya Allah, kotor, kadang-kadang ada najis. Dia kalau cepat ke airport tu, saya singgah solat, ya Allah, tak lalu nak masuk, tak jadi nak masuk. Bila tak jadi nak masuk, seolah benda tu sangat kotor. Di mana? Rumah Allah. Patut tak berlaku? Tak patut. Maaf kalau ada orang Kelantan, tapi inilah hakikat, realiti. Majoritinya orang Kelantan, orang Islam, 99% orang Kelantan adalah orang Islam. Dan yang memerintah pula, tapi kotor rumah Allah. Bahkan ni rakam ni, boleh edit tak? Tak, saya pergi di sekolah dekat rumah Tok Guru. Sebab anak Tok Guru tu kawan baik saya. Dia yang menguruskan sekolah, dia jadi pengetua. Saya pergi tandas masjid Tok Guru dengan
Dia kongsilah tandas tu untuk sekolah dan masjid. Dan tempat itulah ramai pelancong datang. Tapi tengok masjid, tengok tandas je, pintu tercabut, kadang-kadang air tak ada, kepala paik. Ya Allah. Dan rupa dia tak jaga. Saya pun tak faham. Kita tak baca ke ayat ni? Jangan mengharapkan orang, kita sendiri. Kadang-kadang sikap kita lah, sikap kita kan. Bila kita pergi masjid, tengok kotor, kita tak ada rengan tulang nak cuci. Bahkan kita kutuk orang. Apalah AJK ni? Apa kerja buat ni? Kita sendiri tak rengan tulang kan? Cuba kita pergi masjid, kotor, kita cuci. Kalau semua sikap macam tu, kita tak perlu tok siap. Kita tak perlu. Betul tak? Siapa pergi masjid, dia tak rasa itu rumah Allah. Dia rasa dia nak pergi solat je. Subhanallah. Allah kata masajidullah, rumah Allah. Bila rumah Allah, wajib kamu jaga kebersihan. Kalau rumah kamu boleh cuci setiap hari, ini rumah aku, kenapa tak boleh cuci? Apa dia? Tak, air yang kotor bukan semua tempat. Kalau pergi mana-mana masjid, kita ambil wuduk, air okey je. Dia bukan masalah air kotor, hati kotor. Hati kotor. Sikap tak betul tu daripada hatilah. Kan Nabi kata dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging dah tak baik, semua jadi tak baik. Sikap dia, akhlak dia, tangan dia, mata, semua jadi tak baik. Mula daripada hatilah. Jadi kita belajar ni, biarlah orang. Kita tak boleh buat pada orang kan. Kita tak boleh nak pasal orang. Kita sendiri kan. Kita pergi masjid rumah kita ke, singgah mana-mana kan. Jadilah orang yang memuliakan rumah Allah. Jadi dengan itulah, kalau tengok kotor, cuci. Tak ada air, tak ada masalah lain. Kita suka beralasan. Tak, saya nak bagi tahu, kita suka beralasan. Contohlah, saya bagi contoh. Ada saya kata pada pelajar, bacalah zikir ni kan. Dia kata apa? Ustaz, kita kalau solat dengan imam, tak boleh baca, tak sempat. Solat imam tu cepat sangat sujud kan. Saya kata, solat seorang baca tak? Tak. Kita suka beralasan. Yang tak ada air tak apalah. Yang ada air ni cuci ke tak? Yang air kotor tak apalah. Yang air bersih ni cuci ke tak? Kan? Apa dia? Cucilah. Kadang-kadang tanah tu kotor, kita pun tak ada pilang, kita masuk, tapi kita tak bersih. Apa salah kita cuci semua air? Dapat pahala tak? Subhanallah. Ya Allah, kita tak fikir pahala, kita tak fikir akhirat, kita fikir itu bukan kerja aku. Baik, ubah mentaliti kita. Maaf saya cakapkan. Tengok, kita dah pegang kuasa di Kelantan. Ini tak ada kaitan dengan politik, tapi ambil pengajaran. Kita ada orang Islam, kita pegang kuasa, tapi kenapa benda yang paling mudah tak boleh dijaga? Kenapa? Mental, sikaplah, sikap. Rumah kita habuk sikit je kita dah mengamuk kan. Ada sampah sikit kita mengamuk. Pergi masjid sampah banyak, buat tak tahu je. Sedangkan itu rumah Allah. Letakkan dalam hati kita, rumah Allah lebih besar daripada rumah aku. Rumah Allah lebih mulia daripada rumah aku. Kalau rumah aku boleh bersih, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 1 jam duduk siram bunga kat luar tu kan. Lepas tu besok mati kan. Tapi untuk masjid tu 10 minit pun kita tak boleh bagi masa. Subhanallah. Terlepas pandang, dia tak tahu yang itu mesti dibuat apa ke. Yelah, sebab tu saya nak cakap ni supaya kita faham. Kadang-kadang orang tak faham sebab dia tak belajar. Tapi masalah yang belajar pun sama. Tak betul. Kita kadang-kadang pergi, kita yang belajar ni kan, pergi masjid mana-mana tengok kotor, apalah, kutuk pula tu. Teruknya orang kampung ni, masjid sebiji pun tak boleh jaga, kutuk pula kan. Apa masalah ambil air siram?
bagi masa 10 minit untuk rumah Allah. Subhanallah. Boleh? Siapa yang pernah pergi Singapura? Beza tak masjid Singapura dengan masjid di Malaysia, negara Islamku? Beza tak? Oh, beza. Mengkagumkan walaupun itu negeri orang kafir. Satu habuk pun tak ada. Tandas tu kotor sikit pun tak ada. Ada. Tak, tandas masjid ada air. Tapi tandas tu nak masuk, ya Allah, bersihnya. Masuk tu rasa kenal je. Ini kita nak masuk masjid kita, rasa tak nak solat ke masjid tu kan? Macam mana negara orang kafir boleh jaga? Ustaz, Singapura tu kecil, kita besar. Sebab tengok, ada je alasan. Masjid kat kampung kita tu tak perlulah satu negara jaga. Kita orang kampung nak jaga satu masjid yang kecil pun tak mampu. Tak payahlah banding dengan kita kecil je. Masyarakat kita kecil, masjid pun kecil kan. Itu pun tak boleh jaga. Boleh Boleh. Seterusnya, yang keberapa? Pengajaran keberapa? Yang keenam, masjid adalah sama. Manusia adalah sama. Manusia adalah sama. Manusia adalah sama. Apa maksud dia? Bila duduk rumah Allah, Allah namakan itu masjid Allah, rumah Allah. Bila duduk dalam rumah Allah, manusia yang duduk dalam masjid sama je. Tak ada beza. Sebab itulah ustaz yang nak mengajar di masjid, dia ada hak tak nak duduk kat depan masa mengajar? Ada hak, sebab dia nak mengajar. Tapi bila dia habis mengajar, orang komat, dia tak ada hak nak pilih tempat tu. Tak ada. Walaupun dia ustaz, walaupun dia ulama. Kenapa? Rumah tu masjidullah, rumah Allah. Semua manusia sama, tak ada beza. Kamu pembesar ke, kamu raja ke, kamu menteri besar ke, sama. Boleh? Kadang-kadang dia buat macam rumah dia kan, dia bukit tempat. Itu pun haram. Dalam pengajaran pun haram. Kita bukit tempat dalam masjid saf pertama, kemudian kita duduk kat luar. Itu termasuk menghalang orang daripada berzikir pada Allah. Kita halang orang berzikir di tempat tu, maka termasuk orang yang paling zalim. Dan tak boleh, kecuali kita dah masuk, kita nak pergi bilik air kan, kita letak sejadah, itu tak apa. Tapi kalau masjid tak pergi, pesan pada kawan, kamu letak sesuatu tempat sebelah kamu, nanti lepas setengah jam saya datang. Itu haram. Bahkan termasuk orang yang paling zalim. Kenapa? Tempat tu sepatut orang duduk dan berzikir pada Allah, tapi orang tak dapat duduk sebab dia booking. Nampak? Samalah, majlis ilmu pun sama. Dia nak pergi lewat tapi nak duduk kat depan. Pesan pada kawan tak boleh. Termasuklah, kata Syekh Shalih Utsaimin, termasuklah dalam hadis Nabi kata, siapa yang datang dahulu maka dia lebih berhak. Hadis sahih kan? Maka bila budak datang awal, dosa pertama, kita halang dia, masuk orang yang paling zalim. Kenapa? Kita halang hak budak untuk berzikir pada Allah di saf pertama. Termasuk. Berlaku tak? Berlaku. Bercanggah dengan hadis sahih, bercanggah dengan ayat Quran. Ya. Yalah, dia tak tadabbur ayat ni kan. Wa man azlam, tidak ada orang yang lebih zalim. Ya haram.
Boleh pertahan, kita pun boleh, budak pun boleh. Budak kalau datang awal, budak belum balikkan. Kaedah aturan dalam masjid di negara kita, kalau budak datang awal ke apakah, mesti duduk belakang. Salah. Pertama, bercanggah dengan hadis Nabi. Nabi kata siapa yang datang awal, dia lebih berhak. Yang kedua, bercanggah juga dengan mazhab Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i kan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdah At-Talibin, dia kata kanak-kanak yang belum balik boleh duduk bersama orang dewasa. Tiba-tiba dia kata tak boleh, duduk kat belakang. Kamu mazhab apa ni? Guru tu mazhab apa? Kalau dia mazhab Syafi'i, suruh dia buka kitab Rawdah At-Talibin karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata boleh. Apatah lagi tujuan apa dah? Nak mengelakkan daripada budak tu buat bising, dan supaya budak tu belajar cara solat orang tua. Bila duduk sebelah orang tua, dia akan tengok, dia akan perhati. Tapi kalau duduk sama-sama budak, sampai ke mati dia tak akan belajar cara solat yang betul. Sama-sama, budak perempuan pun sama. Itulah menunjukkan bahawa kita ni banyak dapat Islam tu bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Bila kita ambil Islam bukan daripada Quran dan hadis, banyak menyebabkan benda yang tak baik kan? Hasilnya apa dah? Bila kita tak benarkan budak duduk di saf pertama kan, kita tak boleh nak ajar dia, nak didik dia, nak bentuk dia supaya seronok pergi masjid kan. Tak boleh. Sebab apa? Bila duduk masjid, dia bergurau kat belakang. Bila kita nak cakap berebutlah saf pertama, orang tak bagi. Akhir sekali bila dia masuk saf pertama, bila dekat nak mati, itu pun dah tak larat duduk hujung sana, duduk atas kerusi kan. Subhanallah. Sepatut kita dorong budak tu berebut untuk saf pertama daripada kecil lagi. Di Madinah? Tak ada. Di Madinah ada. Di Arab Saudi, di negara Arab tidak ada tempat khas untuk kanak-kanak. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Di Madinah kalau buat macam tu, sesat, hilanglah budak kan. Orang itu mungkin masalah keselamatan. Tapi budak tu boleh tak duduk sebelah orang dewasa? Boleh. Pergilah Mekah tu, pergi ke Madinah, bawa lah baby kecil duduk sebelah, tak ada siapa marah pun. Tak ada siapa marah. Kalau budak tu menangis, mak bapak tak pandai jaga dah tu, tak bagi makan kan. Kalau dah bagi makan, kenyang, ajarlah anak-anak tu ada adab masuk masjid. Kadang-kadang mak bapak tak ajar kan? Betul. Boleh Jadi manusia tu sama, sultan ke, menteri ke, bila masuk masjid tak boleh pilih tempat-tempat yang disuka. Kalau dia datang awal, duduk saf pertama. Kalau datang lewat, duduk kat belakang. Ini sultan datang lewat kan, orang dah tunggu lama, terus pergi ke depan. Itu haram. Apa dia? Apa dia? Tak ramai yang nak pergi duduk depan tu, yang datang awal. Tapi tak boleh, sebab itu khas untuk pembesar. Ikut ayat ni bercanggah lah. Tak boleh. Sebab itu rumah Allah, bukan sultan. Kalau rumah sultan, ikut suka dia. Tapi rumah Allah tak ada siapa hak. Siapa yang lebih berhak duduk awal, duduk depan? Orang yang datang awal. Orang yang datang awal. Sultan ada hak nak duduk depan, datanglah awal. Kalau ikut Islamnya tak betul lah. Tapi dah jadi macam tu, protokol kan, nak jaga keselamatan. Benda tu tak boleh elakkan, tak apalah, buat macam mana.
Sebab dia perasan ada orang nak bunuh dia kan. Sayyidina Umar kan, ketua negara yang menguasai 1/3 dunia, tidur bawah pokok je. Dia tak takut pun pada manusia. Sebab tu tak ada bodyguard, tak ada apa. Tapi kita ni, kita memerintah negeri yang kecil je, tapi dah takut orang nak bunuh. Sebab kita tak yakin pada Allah. Okey. Kemudian yang ke 7, musalla di rumah ataupun di pejabat. Musalla tahu kan? Musalla ataupun tempat solat di rumah ataupun di pejabat tidak termasuk dalam hukum orang yang paling zalim. Manalah, contohlah tempat solat di rumah kita, kita tak bagi anak kita solat kat situ. Adakah kita orang yang paling zalim? Tak. Kita kata jangan solat tempat mama. Anak kita kata mak yang paling zalim sekali. Mak tak bagi saya solat. Tak termasuk. Sama juga surah di office kan. Itu bukan masjid. Sebab dia solat bukan 5 waktu kan? Kalau bos kata waktu ni tak boleh solatkan, contoh waktu malam, maka itu tak termasuk menghalang orang daripada berzikir di rumah Allah. Yang kedua, tadi ada satu poin kan, dia kata boleh kita halang orang masuk masjid kerana ada keperluan. Katalah ada pencuri, ketika itu kita kunci itu mungkin menghalang orang berzikir kan, tapi sebab ada keperluan tak apa. Ataupun orang nak kotorkan masjid, orang nak koyakkan Quran, kita pun halang dia masuk, itu tak apa. Itu bukan zalim, bahkan menjadi wajib. Ataupun ada orang gila nak masuk kan, tak apa, halang. Orang gila nak masuk masjid, orang tak gila tak nak masuk masjid. Okey. Ayat ke-115. Walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah timur dan barat. Bagi Allah tempat terbit matahari, bulan, bintang. Dan bagi Allah juga tempat tenggelam matahari, bulan dan bintang. Dan di mana saja kamu berada, di situlah ada wajah Allah. Pengajarannya, pertama, Allah adalah pemilik tunggal. Allah adalah pemilik tunggal timur dan barat. Dan segala apa yang ada, dan segala apa yang ada pada keduanya. Jadi kalau Allah memiliki segala-galanya, patut tak kita bantah bila Allah nak tukar kiblat ke mana saja? Patut tak? Tak. Sebab semua milik dia. Allah nak adakan kiblat ke timur ke Jepun ke China ke Afrika ke, kita tak ada hak, sebab dia pemilik tunggal. Yang kedua, ilmu dan kuasa Allah. Ilmu dan kuasa Allah meliputi segala-galanya. Ini daripada ayat mana ni? Di mana saja kamu berada, di situlah wajah Allah. Apa maksud dia? Kita pernah sebut minggu lepas kan?
Dan saya nak tambah sikit. Ulama bagi contoh, bila semua orang Islam solat, yang di timur dia menghadap ke kiblat kan, dan secara tak langsung dia menghadap ke barat. Orang di barat pula menghadap kiblat, secara tak langsung dia menghadap ke timur. Orang utara menghadap kiblat, secara tak langsung dia menghadap ke selatan. Orang selatan menghadap ke kiblat, secara tak langsung dia menghadap ke utara. Dan semuanya menghadap satu Kaabah kan. Maka sama juga Allah kata apa? Di mana saja kamu berada, di situlah wajah Allah. Sebab ada satu hadis Nabi kata, setiap orang yang salat, Allah sedang menghadapnya. Allah sedang menghadapnya. Jadi tak mustahil. Sebab semua orang menghadap ke arah satu kiblat. Dan walaupun yang timur, yang barat, yang timur menghadap ke barat, yang barat menghadap ke timur, tapi sebenarnya semua tu menghadap ke satu kiblat. Maka begitu juga bila kita semua solat, kita menghadap pada satu wajah Allah. Dekat jauh itu tak penting. Yang penting semuanya menghadap wajah Allah. Jadi poin yang kedua pada tadi, ilmu Allah, kuasa Allah meliputi segala-galanya. Di mana saja kita solat, di situ ada Allah. Yang ketiga, poin ini sensitif ni. Allah bertempat. Allah bertempat. Orang ramai kata Allah tak ada tempat. Bahkan Allah duduk di ayat mana ni yang menunjukkan Allah bertempat dalam ayat 115? Perkataan mana? Cuba perhati. Dalam perkataan apa yang menunjukkan Allah bertempat? Cuba perhati betul-betul. Bagi Allah timur dan barat, fa'ainama, di mana saja tuwallu, kamu berpaling, fasamma. Apa makna fasamma? Maka di situ ke sana. Di sana ada Allah. Dalam bahasa, kalau di sana menunjukkan apa? Tempat. Faham tak? Faham tak? Di sana ada Allah. Bila dalam bahasa Arab, di sana mana bertempat. Bercanggah dengan orang ramai cakap apa? Allah tak ada tempat. Tuhan kata dalam Quran, di mana saja kamu berada, di sana ada Allah. Mana bertempat? Cuma tempat Allah di mana? Di atas, di langit, di atas aras. Jadi siapa kata Allah tak bertempat, bahkan duduk di mana-mana, pertama tak ada dalil. Yang kedua bercanggah dengan ayat ni. Allah kata fasamma, di sana Allah bertempat. Cuma tempat Allah tak sama dengan tempat manusia. Dan cara Allah bersemayam, maha suci Allah daripada menyerupai manusia. Boleh? Kalau kita rasa orang tak boleh terima, tak payah cakap. Kita yakin apa yang kita pegang berdasarkan Al-Quran, dan kita menghadap Allah. Kalau Allah tanya, kita boleh jawab. Kenapa kamu kata aku bertempat? Sebab Nabi cakap macam tu, sahabat cakap macam tu. Sahabat tak pernah cakap pun Allah berada di mana-mana. Aku ikut Nabi, aku ikut sahabat. InsyaAllah kita selamat. Okey. Habis ayat yang ke seterusnya, 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu. Cuba terjemah. Mereka berkata. Siapa mereka ni? Tengok, nak tahu siapa kata, tengok apa yang dia kata. Ittakhazallahu walada. Allah mengambil anak. Allah memiliki anak. Okey. Bila itulah kata-kata mereka, siapa yang kata Allah ada anak? Pertama, orang Kristian, dia kata siapa anak Allah? Isa. Yang kedua, yang mengatakan Allah ada anak. Orang Yahudi, siapa yang orang Yahudi menganggap siapakah anak Allah? Uzair. Uzair ibnullah, anak Allah. Yang ketiga yang mengatakan Allah ada anak ialah orang musyrikin. Siapa anak Allah bagi orang musyrikin? Malaikat. Cuma orang musyrikin kata malaikat tu anak perempuan. Banatullah. Anak lelaki siapa dah? Kami. Orang musyrikin anak perempuan dia bagi kat Tuhan. Kan orang musyrikin Mekah tak suka anak perempuan.
Dapat anak perempuan, dia bunuh. Dia kata itu anak Tuhan, kami ada anak lelaki sahaja. Dan semua tu ada dalil tak daripada Al-Quran? Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasara Isa anak Allah, orang musyrikin malaikat anak perempuan Allah. Semua ada dalil. Okey. Mereka berkata Allah mengambil anak, maka Allah nafikan. Tengok, Allah nak mengajar kita bagaimana nak menolak dakwaan orang yang menuduh Allah tu ada anak. Macam mana cara? Hentam? Maki? Tak. Tengok, subhanahu. Pertama, Maha suci Allah. Maha suci daripada apa ni? Daripada mempunyai anak. Kenapa Allah tu Maha suci daripada mempunyai anak? Kenapa? Kita perlukan anak tak? Okey, sebab apa kita perlukan anak? Yalah, betul. Kita makhluk, kita perlukan anak. Sebab apa kita perlukan anak? Sebab satu hari kita akan mati. Bila kita mati, kita perlukan zuriat yang menyambung kehidupan, kan? Kalau semua tak ada anak dan semua mati, apa jadi? Pupus. Maka kita perlukan anak untuk menyambung zuriat. Yang kedua, kita perlukan anak sebab apa? Satu hari kita tua. Bila tua, kita perlukan bantuan, betul tak? Bila dah tua, mata rabun, tak larat nak berjalan, nak pergi masjid pun tak larat, kita perlukan orang bantu kita, pimpin kita. Sebab kita satu hari akan tua dan lemah. Okey. Dua sebab, kan? Pertama, kita akan mati, maka kita perlu zuriat. Yang kedua, kita akan tua, maka kita perlu orang yang membantu. Tapi Tuhan mati ke tak? Tak. Kalau Tuhan tak mati, perlu tak dia anak untuk menyambung zuriat dia? Tak. Yang kedua, Allah tua tak satu hari nanti? Suci Allah. Allah tak perlu pembantu sebab Allah tak pernah tua. Allah tak pernah lemah. Maha suci Allah. Itu hujah pertama. Yang kedua, bal apa dah? Bahkan lahu, baginya, miliknya, ma fis samawati wal ardh. Tengok, apa saja di langit dan apa saja di bumi, semua milik Allah. Maka perlu tak Allah kepada anak? Tak perlulah, sebab semua milik dia. Kita ni perlu pada anak. Kenapa? Rumah sebelah milik siapa? Milik jiran lah. Tak payahlah yang pergi jauh. Rumah sebelah dah milik orang. Bukan rumah sebelah. Dalam rumah kita tu, kereta tu milik siapa? Bank. Lambat bayar kena tarik. Betul tak? Kita sangat-sangat memerlukan bantuan sebab kita tak memiliki apa-apa. Tapi Allah bukan setakat dia memiliki kita. Semua di langit, semua di bumi adalah semuanya milik Allah. Allah tak perlu anak. Nak buat apa lagi anak? Semua adalah milik dia. Itu poin kedua. Yang ketiga, kullun lahu qanitun. Bukan setakat semua tu milik Allah, tapi semuanya kepada Allah tunduk. Faham? Ni semua makhluk Allah tunduk tak kepada Allah? Tunduk, kan? Matahari, pernah tak matahari satu hari tak terbit? Tak, kan? Itu menunjukkan apa? Matahari sentiasa tunduk pada Allah. Allah kata terbit, tepat pada waktu. Hujan, Allah kata turun. Jadi semuanya bukan setakat milik Allah, tapi tunduk kepada Allah. Maka Allah tak perlukan anak. Nak apa lagi? Semua milik dia dan semua tunduk kepada dia. Kita ni perlukan anak. Sebab apa? Kadang-kadang anak pun tak tunduk pada kita. Anak kadang-kadang dengar tak cakap kita? Nak tolong goreng mi? Alamak, penatlah. Anak pun tak boleh tunduk pada kita. Maka kita sangat-sangat lemah dan sangat-sangat memerlukan anak. Boleh? Tiga hujah. Yang keempat, ayat 117, badi'us samawati wal ardh. Badi' apa dia badi'? Tak tepat, tak lengkap. Badi' itu daripada perkataan bid'ah. Apa makna bid'ah?
Buat benda yang tak ada. Buat benda yang tak ada. Contoh, macam doa watah lah, itu bid'ah tu. Sebab Nabi tak buat, sahabat tak buat kan. Okey, Allah kata apa? Badi'us samawat. Allah mencipta langit tanpa contoh. Di situ ada kehebatan Allah. Apa dia? Kita kalau nak buat apa-apa, ada contoh tak? Ada kan? Nak beli rumah ada contoh, nak beli kereta ada contoh. Tengok dulu gambar. Nak beli baju pun ada contoh. Nak kahwin pun ada contoh tak? Ada. Tengok gambar. Nak buat cokodok ada contoh tak? Ada. Tanya resipi kan. Lemahnya kita kan. Tak boleh kita nak. Tapi Allah cipta apa ni yang tanpa contoh? Lalat ke apa? Langit. Kalau Allah boleh cipta langit yang hebat tanpa contoh, maka Allah nak hidupkan kembali manusia yang dah ada contoh, lebih senang ke lebih susah? Apa perlu kepada anak? Apa perlu pada anak? Boleh? Dan Allah cipta langit tanpa contoh, satu. Yang kedua, Allah cipta langit berapa orang? Berapa orang yang tolong Allah? Berapa orang? Tak ada kan? Kita nak buat rumah berapa orang pekerja? Sama. Kadang-kadang nak masak tu, kalau tak ada bibi, okey tak? Okey. Kalau tak ada anak, okey tak? Bahagianya suami dapatlah macam ni. Kalau datang pula ramai, kan? Ada tetamu ramai, kita masak sorang-sorang. Okey tak? Tak okey dah. Tak okey dah. Subhanallah. Allah cipta langit adalah tanpa contoh, tapi Allah cipta sorang-sorang je. Maka kenapa Allah perlukan anak? Nampak tak? Kenapa Allah perlukan anak? Kemudian hujah yang ke-5, wa idza qada amra, dan apabila Allah nak amra sesuatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini ayat ni orang Melayu hafal. Ayat ni orang Melayu hafal. Kalau sebut kun boleh sambung. Hujah yang kelima apa dia? Allah bukan setakat boleh cipta segala-galanya tanpa contoh dan tanpa bantuan, bahkan Allah boleh cipta dalam sekelip mata. Kun fayakun. Jadi kalau Allah boleh cipta sesuatu dengan kun fayakun, perlu tak anak? Perlu tak? Kita kalau nak buat cokodok ni tanpa dapur, tanpa gas, cukup dengan kun, boleh? Kun jadi tak? Cokodok pun tak jadi. Maka itu menunjukkan kita sangat lemah. Tengok, keluar duit juga, bukan kun juga. Dah sebelum keluar duit, kenapa? Kena bekerja, kena cari duit. Kemudian nak tunjuk pun kena ada. Kan, duit kena cukup. Kemudian kena ambil. Kemudian kena bawa balik rumah, baru boleh makan. Subhanallah. Cuba tengok, di syurga, dalam syurga, orang beriman ahli syurga, bila dia nak apa, dia perlu buat apa? Bila nak apa-apa je, dia perlu buat apa? Niat tu susah. Saja aku nak makan, susah, lambat. Terlintas. Subhanallah. Dalam syurga manusia hanya terlintas dapat. Itu manusia. Kalau Tuhan, subhanallah. Kenapa Allah perlukan anak? Faham tak? Dalam syurga Tuhan bagi kelebihan pada kita, terlintas ada kat depan. Maka pencipta kita lagi hebat. Maka kenapa Allah perlukan anak? Kan? Itu cara kita nak berhujah kepada orang Kristian yang mendakwa Allah. Jangan duk maki hamu dia. Ini kalimah Allah untuk kita sahaja. Kamu dah tak betul mengatakan. Tak, itu bukan cara Al-Quran. Cara Al-Quran ini hujah dia. Cukup 2 ayat ni. Ustaz, dia tak terima juga. Memanglah. Abu Talib pun tak terima dakwah Nabi. Kan? Abu Jahal tak terima.
kita berdakwah, bukan kerja kita nak pastikan Allah tu terima. Kerja kita ialah menyampaikan. Menyampaikan apa? Ala basirah, ikut bukti daripada Quran dan hadis, bukan pakai logik akal kita. Bila kita maki orang, itu dapatkan nafsu. Berhujah dengan Al-Quran dan hadis. Boleh? Kita kalau gas habis kat rumah, boleh cakap kun, dynamo kun, duduk sekejap gas pun sampai. Tengok-tengok hari tu cuti depan wali, kedai India tutup. Cakaplah kun 100 kali, tak sampai. Lemah tak kita? Lemah. Maka kita perlukan anak-anak. Allah tak. Okey. Cukup berapa ayat? 2 ayat. Berapa hujah di situ? Cara kita nak berhujah kepada orang yang menuduh Allah tu mempunyai anak. Pertama, Subhanahu, Maha suci Allah daripada memiliki anak. Yang kedua, Allah memiliki segala apa di langit dan di bumi. Yang ketiga, semuanya tunduk. Allah kata pada bumi datang tanpa membantah. Yang keempat, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Yang kelima, Allah nak buat apa-apa cukup dengan kun. Kita kadang-kadang cakap pada anak, nak turun sekejap tolong mak, setengah jam tak turun lagi kan? Itu ada anak. Kalau tak ada anak lagilah. Okey, cukup dulu pengajaran kita. Akan datang minggu depan cuti kan? Kan dapat wali. Dapat wali kan? Tak, pergi berdakwah lah. Cuti Masalah cuti kan? Saya tak pasti, tapi saya dapat tahu setengah pejabat kerajaan cuti Rabu dan Khamis. Tak, saya tak tahu sini cuti tak? Cuti ya. Jadi sekarang saya isytiharkan oleh kerana anak bulan Kesihatan pada hari Khamis depan, maka kita cuti. Kelas kita cuti ya. Bukan sebab daripada wali ya. Jadi gunalah masa untuk berdakwah. Okey, ada soalan tak? Tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakallahu khairah.